Dalam daripada sudut kita melihat mungkin semacam offside, tetapi namun perlawanan diteruskan. Tapi tandukkan beliau lemah ke pintu gol Malaysia. Terus Indonesia mula tergerak. Zulkifli memberikan di sini kepada Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan hantar ke Papos dan peluang sekarang untuk Indonesia. Tendangan yang dilakukan dibiarkan saja di situ oleh Fazli Shah. Sekali lagi Arif Suyono gagal untuk mencari ruang bagi menggegar jaring di belakang Khairul Fahmi. Mengecewakan Alfredo, pelatih dari Austria itu. Kita perhatikan di sinilah asakan yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan, dan di sini peluang untuk Arif Suyono yang gagal dilaksanakan. Rata-rata pemain Indonesia bila menyerang, sekurang-kurangnya mereka ada 5 atau 6 pemain untuk membuat serangan. Ini yang menyukarkan kita sedikit kerana counter attack saja yang boleh memendam asakan Indonesia. 5 minit sebelum menamatkan separuh masa yang pertama. Indonesia berderet peluang tapi tidak dapat menemui sasaran. Malaysia kadang-kala melakukan serangan tapi berbisa menggetarkan pertahanan Indonesia dan penjaga golnya. Semakin lama perjalanan perlawanan, semakin tertekan Indonesia. Sekali lagi asakan yang cuba dilakukan oleh Nur Syahrul. Apa terjadi di situ? Nampak seperti Nur Syahrul terkena kerupuk. Firman tidak. Nur Syahrul. Dia dikepung oleh 3 pemain Indonesia termasuk Firman Utina tadi. Ya, sudah tentu mereka harus melakukan sedemikian kerana satu peristiwa Nasuha tidak boleh lupakan tempoh hari di Bukit Jalil kerana beliau ditewaskan oleh Syahrul dalam situasi sebegitu sebelum memperoleh gol pertama. Rostowi. Nasuha di sisi. Hantar ke depan itu Arif dan juga Gonzales. Gonzales memberi ruang dan peluang. Melepaskan tembakan tinggi ke udara. Sekali lagi pertahanan Malaysia dibocori. Ya, itu dia katakan Gonzales adalah pemain yang bisa. Beliau boleh melakukan percubaan yang begitu berkesan di situ dan patutnya beliau tidak boleh diberi ruang dan peluang untuk membuat sedemikian. Sekiranya tepat sasaran maka sukar, ya, susah sedikit. Dapat Preston Indonesia. Samibu Preston. Gonzales. Dapat sekarang Nur Syahrul dan Talha memberikan kepada Kunalen. Kunalen semula kepada Nur Syahrul. Dia cuba bergerak di situ, akhirnya terkepung. Berjadi rampas. Pergerakannya berjadi sekat di situ oleh Postami. Tapi dia kembali untuk melakukan rampasan. Tapi whistle tak dibunyikan. Hamka menenangkan Nur Syahrul dan Talha. Satu semangat kesukanan yang baik ditunjukkan oleh Hamka di situ kerana dalam situasi ketegang sebegini apa-apa boleh berlaku dan akan merosakkan momentum permainan dan cukup baik semangat kesukanan yang beliau menunjukkan di situ walaupun asakan berlaku di situ. Oh, bersama dengan Maman. Pertahanan tengah Indonesia. Penyokong-penyokong Indonesia masuk ke stadium sejak pukul 12.30 hari tadi. Mengharapkan kemenangan. Tapi kemenangan saja belum cukup untuk Indonesia kerana mereka terhutang 3 gol dari kejayaan Malaysia di Kuala Lumpur. Ya, itu yang dikatakan oleh jurulatih Indonesia Alfred Riedel di mana mereka boleh memperolehi gol tetapi agar mustahil tidak sukarlah mereka untuk memperoleh 4 gol untuk menewaskan. Apatah lagi kalau kita memperoleh 1 gol di sini. Bermakna gandaan gol. Gol di tempat lawan. Marcus jauh. Malaysia menampan. Terangkap offside di situ. Evan Baktin. Terangkap offside Gonzales dan Evan.
Kali Indonesia dengan tenang percuma. Zulkifli. 2 minit tambahan masa. Terus mencari di situ Gonzales. Lagi tandukan yang dilakukan oleh Postami. Postami cantik cuba mencari Arif. Dikawal oleh Kunalan. Tapi dapat semula kepada Arif. Arif ke tengah. Peluang untuk meneruskan kemarahan. Sabri Abu datang untuk menyelamatkan keadaan. Terus kepada Zulkifli. Dileparkan di sini. Memberikan kepada Muhammad Ridwan. Di depannya Asharuddin. Di tengah gerak yang cantik Muhammad Ridwan. Oh, apa terjadi di situ? Pertempuran antara Muhammad Ridwan dan juga tak silap saya Amar Rohidan di situ. Membangkitkan sedikit kemarahan antara para pemain. Muhammad Ridwan telah mencarikan 1 gol ketika mereka menewaskan Malaysia 5-1. Amar Rohidan lebih bertindak sebagai defensive midfielder. Ya, pemain kita harus bertenang dalam situasi sebegini, terutamanya semasa buat clearance di mana mereka tidak boleh membuat kekasaran dan sebagainya. 1, kawasan ini kawasan bahaya untuk membuat percubaan penendangan percuma. 2, tidak patutnya kita mencetus situasi yang tegang. Rampas oleh Zulkifli. Hantaran Zulkifli sekarang ini mencari Irfan Baktin. Keluar untuk lentaran. Asyari Samsudin pula mengalami kecederaan dalam pergelutan sebentar tadi. Agar lututnya yang lama dulu pernah cedera pulih dan kini hentak sebentar tadi kembali mengalami kecederaan. Anak muda dari Marang Terengganu ini menjaring terbanyak Liga Malaysia untuk musim 2010, lebih tepat Liga Super. Dia diturunkan kerana Abdul Hadi Zainal menerima kad kuning kedua dalam perlawanan di Kuala Lumpur. 3 pemain Indonesia. Nampak itulah taktik mereka. Siapa saja bawa bola dihapit oleh 3 pemain. Itu kerana mereka sedia maklum pemain-pemain kita mempunyai close skill yang baik, boleh mengelecek dan melari dengan bola. Maka itu yang sebaik mungkin mereka harus lakukan untuk menyekat bola daripada Ansur maju ke depan. Maman. Dalam panjang Maman ditanda oleh Azharuddin Putra. Dapat kepada Firman Notini. Hantaran panjang Firman mencari Gonzales. Dan di sini peluang untuk Indonesia melakukan asakan. Terjadi selamatkan Baktin. 1 tendangan yang dilakukannya diselamatkan oleh Muslim yang terpaksa merebahkan badan di situ untuk menyekat tendangan yang dilakukan oleh Irfan Baktin. Itu yang dikatakan rata-rata pemain Ridwan, Firman, Bustaman, Arif, Irfan dan Ghazali sentiasa ingin berdominasi bahagian penalti untuk membuat sesuatu. Maka kita harus tidak boleh memberi ruang itu. Tanda keluar. Indonesia mencari gol. Kali ini tak berjaya. Hampir-hampir saja untuk mencarikan gol. Tapi nampaknya tidak berhasil. Dan whistle penamat separuh masa yang pertama telah dibunyikan oleh pengadil. Sayang sekali satu pergerakan yang mungkin dapat kita lihat ulang tayangnya bagaimana Indonesia mencari gol. Tetapi nampaknya 45 minit berlalu mereka gagal. Di sini tandukan ke belakang yang dilakukan oleh Azharuddin Putra. Berkelut di sini diselamatkan setelah terkena palang gol oleh Amar Rohidan. Dan akhirnya berjaya keluar bola itu. Menyelamatkan Malaysia 45 minit awal dengan 0-0 kedudukan. Ini bermakna kita masih kekal dengan kedudukan agregat 3-0 mengatasi Indonesia dari final yang pertama. Bagaimana agaknya Richard melihat keseluruhan 45 minit tadi? Ya, rata-rata perlawanan didominasikan oleh Indonesia dan mereka cuba membuat sedaya upaya mereka untuk memperolehi jaringan pertama. Namun mereka memperoleh peluang namun tidak menafaatkan jaringan itu. Namun harus pujian kepada para pemain midfield dan pertahanan kita yang menahan dengan begitu baik. Jadi kita berehat di sini. Kita akan bersama dengan Izwan dan Chris sebentar lagi di studio. Arif Suyono juga bakal masalah. Khairul Fahmi menunjukkan persembahan cemerlang separuh masa yang pertama.
Ya, pujian harus diberi kepada Khairul Fahmi kerana beliau tenang mengatasi segala tekanan yang beliau hadapi dan sekaligus memberi keyakinan kepada rakan-rakan beliau di mana beliau juga boleh membantu apa jua serangan yang bakal beliau menghadapi. Ke atas Zulkifli. Satu tendangan terus ke depan itu gol berjaya dikawal oleh pertahanan Malaysia. Sabri Abu sekarang ini. Hantar ke tengah. Dari situ kepada Malaysia mengatur gerak. Sapi Sali lepas dari kawalan. Naik ke atas pula sekarang ini Asyari. Satu hantaran kepada Asyari terlalu jauh untuk dikejar dan dibiarkan saja oleh Hamka untuk terangan gol bagi pasukan Indonesia. Satu terak yang ditepukan dari Kiraja Gobal. Sekali lagi Indonesia mengatur gerak dari pakaian sayap. Di tengah Hamka. Hantaran jauh terus menuju ke kotak penalti. Dikekang oleh Malaysia. Asyari cuba mengawal. Tak berjaya di situ diselamatkan oleh Nasuha untuk lontaran ke dalam. Sabri Abu. Permainan dilahirkan di Paripurna. Tapi banyak berkelana ataupun menetap di Kedah dan menjadi pemain kebangsaan sudah berusia 16 tahun 17 tahun bersama Raja Gobal. Dapat kepada Nasuha. Saya diasak dari belakang di situ Nasyarud dan Talaha yang dipersalahkan. Ya, penguasaan bola walaupun lebih pada Indonesia tapi asakan-asakan yang kita buat terhadap mereka yang efektif itu baik tetapi tidak boleh banyak memberi kesalahan-kesalahan. Tidak gagal menyelamatkan. Redal gelisah sekarang ini mencari gol. Dia baru bulan Julai lalu bersama Indonesia. Sebelum itu Vietnam dan Laos bangkitkan pasukan kedua negara itu. Ini Mamai pertahanan tengah. Sabri Abu dengan lontaran jauh. Jangan ditahan oleh Van Basten. Terus kepada Muhammad Ridwan. Zulkifli sudah mulai naik ke atas sekarang ini. Gunawan di depannya. Semula kepada Muhammad Ridwan. Balik ke belakang sedikit. Diberikan di situ kepada Bostami. Bostami ke depan. Satu hantaran yang tidak dapat menuju ke kepala. Cristiano Gonzalez senantiasa mencari ruang dan peluang untuk melakukan tandukan kerana beliau juga mempunyai tandukan-tandukan yang baik di mana jelas kita lihat tempoh hari berlawan Filipina beliau menjaringkan gol melalui tandukan dan beliau ini harus disekat supaya hantaran-hantaran itu tidak boleh sampai ke beliau. 50 minit 5 minit separuh masa yang kedua. Setelah mengikat separuh masa yang pertama, Firman Utina ketua pasukan lagi hantaran panjang dilakukan. Cuba untuk mencari Gonzalez. Sekatan dilakukan oleh Malaysia. Asarudin pula melakukan hantaran panjang. Terus kepada Maman di bahagian pertahanan Indonesia. Di tengah Bostami sekarang ini untuk Indonesia mengatur gerak bersama dengan Firman Utina. Mencari rakan naik ke atas di situlah Zulkifli. Cuba untuk memberikan kepada Muhammad Ridwan telah dihalang. Tapi kali ini terus melakukan asakan peluang untuk Indonesia. Masih lagi di situ Irfan. Gunawan cuba untuk menyekatnya. Zulkifli dan dikeluarkan di situ oleh Amar Rohidan. Tapi Indonesia terus menguasai permainan. Sekali lagi Amar Rohidan dengan tendangan tidak ada visi hanya untuk menyelamatkan bahagian pertahanannya. Terus kepada Hamka. Indonesia menguasai Brosi Zulkifli. Mereka banyak melakukan asakan dari bawah. Bostami pula satu hantaran panjang mendada di situ Gonzalez. Di belakang sedikit diberikan kepada Maman yang cuba masuk. Terus Muhammad Ridwan dicuri bola dan akhirnya Azharuddin. Dan terus dapat pula kepada Zulkifli. Dan Muhammad Ridwan sekali lagi cuba untuk melakukan asakan dari sebelah kiri.
Zulkifli terlibat semula dan gagal ditampal oleh Muhammad Ridwan ataupun Irfan Paktim yang gagal untuk menyelamatkan. Apa yang kita lihat sekarang, rata-rata bila pemain Indonesia memperolehi bola, semua pemain kita turun ke bawah. Termasuk juga Syafiq Saleh, termasuk juga Nur Syarul. Bermakna ini mempadatkan situasi, sehingga sukar mereka untuk membuat sesuatu. Tanduk di situ oleh Muslim. Syafiq Saleh cuba untuk mengatur gerak. Tak berhasil. Maman pula sekarang ini. Diberikan kepada Arif. Naik ke atas Nasuha. Di depannya Asyari. Nasuha hantar ke tengah, tak berjaya lepas. Asyari memberikan kepada Amar Ridwan. Syafiq tak begitu jauh, dapat semula kepada Maman. Dihantar semula di sini kepada Arif Suyono. Cuba untuk mengatur gerak masuk, tak berjaya. Akhirnya dikeluarkan di situ oleh Muslim. Nampaknya Malaysia berkampung di tempat sendiri sekarang ini. Kali ini bagaimana Asyari pula mendapat ruang, diberikan kepada Syafiq Saleh. Peluang untuk Malaysia dari Syafiq Saleh. Gol di tempat lawan. Syafiq Saleh dari Asyari. Dan gol ini saya rasa meranapkan harapan Indonesia. Bagaimana agaknya, Richard? Sudah tentu, Datuk, kerana seperti mana kita ketahui tadi, mereka membuat pertahanan di bahagian dalam dan sekali-sekala membuat serangan counter attack, dan jelas bukti counter attack itu meranapkan Indonesia dengan jaringan oleh Syafiq Saleh, seorang striker yang boleh dikatakan bisa dalam situasi sebegitu. Tidak ada sebarang masalah untuk beliau membuat rembakan menewaskan Marcus Harrison yang tidak terdaya membuat apa-apa dalam sebahagian belah kanan beliau, iaitu near post beliau. 4-0, tapi dalam imajinasi 5 seandainya Indonesia dapat menyamakan kedudukan. Satu kedudukan yang boleh dianggap kukuh, tetapi apapun perlawanan masih panjang, mereka harus terus berhati-hati. Tidak dibuai dengan kejayaan 1-0 sekarang ini dan 3-0 sebelum ini di Kuala Lumpur. Indonesia kembali untuk mengatur gerak, masih belum putus asa. Muhammad Ridwan di situ berjaya dikeluarkan oleh Azharuddin. Bergerak terus Indonesia dan Irfan Paktim dipersalahkan. Saya masih lagi ingat, Datuk, semasa sidang Abar selepas permainan dengan Filipina, Albert Riddle mengatakan mereka ini pemain beliau sukar untuk bermain dengan satu pasukan yang bertahan, mempunyai banyak pemain pertahanan. Cuma dalam situasi ini mereka mengharapkan hantaran-hantaran lintang untuk mencari Gonzales untuk membuat tandukan. Itu saja yang mereka boleh membuat. Itu yang beliau katakan tempoh hari, dan kita melakukan ini untuk menyekat mereka daripada marah ke hadapan. Satu lagi hantaran yang dilakukan oleh Indonesia. Disekat di situ oleh Azharuddin Putra, keluar dari perbanan. 1-0 Malaysia di depan di Jakarta. Menjadikan kedudukan agregat sekarang ini 4-0. Muhammad Ridwan berikan di situ kepada Bostami, ditanduk oleh di situ oleh pertahanan Malaysia. Cubaan berjaya diselamatkan oleh Khairul Fahmi yang dilakukan oleh Utina. Itulah tangkapan yang kemas, tangkapan yang teknikal yang begitu confident ditunjukkan oleh Fahmi. Saya rasa Fahmi cukup matang dalam sepanjang pertandingan ini. Walaupun satu rembakan yang boleh katakan kencang, tetapi tangkapannya menunjukkan betapa confident beliau dalam situasi dan posisi beliau. Kali Indonesia mengatur gerak. Satu lagi asalkan cuba dilakukan oleh Nasuha. Jatuh di situ memberikan tendangan percuma kepada pasukan Indonesia. Malaysia mendahului 1-0. Bambang dibawa masuk sekarang ini. Firman Utina nampaknya menyerahkan tanda kedua pasukan kepada Bambang. Jadi nampaknya Firman Utina dikeluarkan. Digantikan oleh Bambang. Irfan juga dikeluarkan. Player number 15, Firman Utina, replaced by player number 8. Jadi Indonesia melakukan 2 pertukaran serentak, termasuk memasukkan Bambang Pamungkas. Para pemain kita harus menjaga atas kebolehan Bambang, dan Bambang senantiasa mengetahui corak permainan Malaysia, dan selagi beliau pernah bermain di Malaysia, dan beliau inilah boleh jadi duri dalam daging dalam situasi-situasi yang bahaya.
kerana Mamba mempunyai sengat-sengat yang boleh mengelirukan pertahanan, terutamanya di bahagian-bahagian yang sukar. Irma Utina digantikan oleh Eka Ramadhani. Nombor 8 sementara Bambang menggantikan Irfan Bagdil. Nombor 20. Bagdil memberikan semangat baru untuk pasukan Indonesia yang ketinggalan. Malaysia mengatur gerak lagi.